Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi kita punya pengajian hadis 40. Setelah beberapa lama kita tak sambung. Hadis 40 tak banyak pun, 40 saja. Tapi kita baru sampai hadis kelima. Saya rasa dah 2 minggu sejak saya start. Anyway, kita sambung pengajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu daripada okey, hadis kelima ni hadis berkenaan bid'ah. Komen sikit, letak line sikit. Daripada hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak tahu sebut macam mana. Beliau berkata, Rasulullah tak usah barang siapa yang mengadakan sesuatu perkara dalam urusan kita ini yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Pokok perbincangan hadis. Larangan mengada-adakan dalam urusan agama. Dalam ibadat, sesuatu yang dibolehkan melakukannya dalam ibadat tertentu tidak semestinya boleh dilakukan dalam ibadah lain pula. Dedah kepala ihram berdiri azan. Apa benda ni? Ibadah yang langsung tidak syar'i dengan hiburan atau tarian tidak diterima. Tidak diterima Allah, bahkan ditutup pintu taubatnya. Hiburan dan tarian termasuklah muzik-muzik. Komen sikit. Sekejap, saya nak set dia punya teks sebesar sikit. Okey lah kot. Termasuklah muzik. Okey. Menongkok tambah. Patutnya menongkok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. Tambah rakaat dalam solat fardu wudu 4. Patutnya tulislah clear sikit. Menongkok tambah dalam ibadat yang disyariatkan. Maksudnya wudu 4 ni, maksudnya ambil wudu 4 kali. Tiga kali. Maksimum. Wudu basuh 3 kali sahaja maksimum. Okey. Mengurangkan sesuatu dari yang disyariatkan, kurang rakaat dalam solat.
Number one. Number two, ibadah yang langsung tidak syar'i. Betul menukuk tambah ibadat yang disyaratkan. Mengurangkan pun tak boleh. Menambah tak boleh, mengurangkan pun tak boleh. Okey. Dalam muamalat, akad yang dilarang oleh syarak. Okey, kita kena tulis tadi terlupa. Kalau ikutkan teks Arabnya, mengada-adakan perkara baru ni maksudnya bid'ah. Kita tengok ada tak ada cakap bid'ah. Tak ada tulis bid'ah, tapi dia tulis kat sini lah, benda ni maksudnya apa yang mengadakan satu perkara dalam urusan ini yang bukan daripadanya, iaitu tolak. Dalam muamalat, akad yang dilarang oleh syarak. Barang yang hendak diakad tidak halal, nikah dengan haram. Akad pada barang yang diharamkan, arak atau bangkai. Akad yang menyebabkan berlaku zalim bagi sebelah pihak, nikah anak perempuan tanpa izinnya. Pengajaran hadis. Islam adalah agama yang sudah sempurna dasar dan prinsipnya. Ia tidak perlu ditukuk tambah lagi. Sebarang tukuk tambah ubah suai. Sebarang tukuk tambah, ubah suai atau pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan. Sebarang tukuk tambah, ubah suai, pengurangan yang bertentangan dengan usul agama adalah bid'ah yang diharamkan, yang ditolak dan sesat. Jalan sikit tukuk tambah, ubah suai, pengurangan. Supaya ni dipertikaikan juga bertentangan dengan usul agama. Yang sefaham saya, bid'ah ialah apa saja yang berlainan dengan apa yang Nabi ajar dalam agama.
sekalipun usul agama tu betul, tapi dia salah dari segi pengamalan. So tak bolehlah kalau macam zikir Nabi ajar lepas solat baca astaghfirullah 3 kali, tapi kita tukar lepas solat baca Al-Fatihah 3 kali. So benda tu dah jadi tak samalah dengan apa yang Nabi ajar. Yang dimasukkan dengan bid'ah ialah segala perkara yang tidak berdasarkan usul agama. Usul agama ni perlu dicek balik lah. Okay, anyway, kita tak boleh macam ni. Kita tukarlah daripada usul agama jadi hadis. Hadis yang Nabi ajar. Inilah betul. Patut tambah bahasa atau pengurangan yang bertentangan dengan hadis yang Nabi ajar. Okey, apa betul. Baru macam cun sikit lah. Seumpama mereka cipta cara ibadat tertentu seperti sembahyang cara baru, upacara keagamaan baru dan sebagainya. Setiap Muslim mestilah menjauhkan diri daripada terjebak dalam perbuatan bid'ah sesat, kerana ia boleh membawa kepada kehancuran diri, agama dan setengah pula membawa kepada kufur. Halatkan lagi, ini pun satu juga penting. Cukuplah baginya berpegang teguh dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW demi menjamin kesejahteraan agamanya. Okay, kita boleh letak sikit komen ni. Saya dengar daripada yang diceritakan oleh kita punya agamawan. Asal usul penyembahan berhala berasal dari penghormatan pada orang soleh. Mula-mula buat patung soleh untuk buat patung orang soleh untuk mengingatkan apa pada orang soleh itu. Dan kuatkan dia punya semangat untuk beribadah. Kemudian beratus tahun kemudian, beratus tahun kemudian
patung itu dipuja dan disembah. Sekejap kita boleh lihat ayat. Dari satu ayat tu dia cakap kita bukan menyembah berhala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tengok sekejap Google sekejap. Ayat Quran sembah berhala untuk mendekatkan pada Allah. Surah An-Nisa. I think this is the one. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. In yad'una min dunihi illa inasan wa yad'una illa syaitanam marida. Apa yang mereka sembah yang lain dari awal itu hanyalah berhala, makhluk yang lama mereka dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Where is it? Tadi cakap tu dia ada apa yang mereka sembah tu. An-Nisa 117. Salah sekejap kita cari lagi Al-Ahqaf ayat 28. Think An-Nisa lah. Tak dapat jumpa. Ni. Az-Zumar ayat 34. Ni saya suka buka terjemahan ni sebab dia bahasa Melayu senang nak baca. Ayat 34 betul tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Alla lillahi dinul halis wallazina tahazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallah zulfa inna allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yahtalifun inna allaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Okey, ingatlah hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih dari segala rupa syirik. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain dari Allah untuk menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dengan orang-orang yang tidak melakukan syirik dengan tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang tetap berdusta, mengatakan yang bukan-bukan, lagi sentiasa kufur dengan melakukan syirik. So, inilah dia menunjukkan apa yang mereka katakan, kami tidak menyembah atau memujanya, melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka tentang apa yang mereka berselisihan padanya. Okay, clear, clear. Kita continue. Kita tulis sikit lah. Tadi ayat mana? Az-Zumar ayat 3. Okay, that's good. So, asal usul berhala ni penyembahan berhala ni berasal daripada perbuatan bid'ah. Asal usul penyembahan berhala adalah daripada perbuatan bid'ah. Di zaman Nabi Nuh. Sebenarnya tak boleh juga nak cakap benda ni berasal daripada bid'ah. Sebab kita tak tahu Nabi Nuh ada ke tak
pada masa dia buat patung tu. Saya tak boleh nak cakap. Dia Nabi kita tak tahu Nabi Nuh ada ke tak pada masa tu, masa dia mula-mula buat patung tu. So jadi kita tak boleh nak cakap ia adalah perbuatan bid'ah. Kalau Nabi Nuh ada, Nabi Nuh akan ajar mereka perbuatan yang sepatutnya dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau Nabi Nuh tak ada, so tak boleh nak cakap benda tu ada bid'ah. Ada sesuatu yang apa yang dipikirkan baik lah. Tapi kan tak juga tau. Sebab apa patung yang dibuat tu ialah patung orang soleh. So macam mana dia nak tahu orang tu orang soleh kalau dia tak beribadat kepada Allah kan? Betul tak? So betul lah, asal-asal memang daripada perbuatan bid'ah lah. Sebab orang soleh tu dia mesti melakukan ibadah. So bila dia nak buat ibadah tu mesti dia ikut ada pengajaran daripada Nabi yang mengajar cara nak buat ibadah tu. So that's why itu yang dikatakan ibadah itu telah diajar oleh Nabi Nuh. Kita tahu Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, itu sebelum banjir tu. Now after the banjir kita tak tahu. Tapi ni kita boleh kata kita tak tahulah selepas atau sebelum banjir tu. But anyway, sebab dekat situ ada tulis orang soleh, so kita tahulah itu dia ada ibadah yang diajar untuk melakukannya. So tapi cara ibadah tu telah ditukar lah. Maksudnya macam sebab ada patung tu tak mengingatkan muatkan semangat untuk melakukan ibadah tu. Patung tu yang membuatkannya bid'ah. Tak apalah, tak payah cakap banyak. Kita pun nanti makin banyak cakap makin salah. So rasanya sampai di sini sajalah kita punya hadis nombor kelima ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.